Okey murid-murid, hari ini kita nak belajar gandaan. Okey, dalam bahagian gandaan ini ada 3 bahagian yang utama, iaitu gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. So kita akan tengoklah satu persatu. Okey, apa yang dikatakan dengan gandaan ialah contohnya katakan saya ambil nombor 3. Okey, gandaan ialah hasil pendarapan nombor itu. Contohnya kita darab 3 lah. Sifir 3 kita sebut. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan infinity. Infinity maksudnya dia tak ada kehabisan. Sifir itu akan berterusan. Ataupun katakan gandaan 5. Okey, 5, 10, 15, 20, 25. So itulah dia gandaan. Okey, biasanya soalan yang ditanya, contohnya ini contohlah, senaraikan 5 gandaan pertama bagi 6. So apa yang kita perlu buat? Kita kena cari gandaan 6 ini. Okey, 6, 12, 18, 24 dan 30. So inilah dia 5 gandaan yang pertama bagi 6. Okey, di sini lagi satu soalan. Tentukan 256 gandaan 4 ataupun bukan. So bagaimana cara nak tentukan? Okey, 256 ini kita cuba bahagikan dengan 4 dan apabila dapat nombor bulat tanpa baki, maksudnya itu adalah gandaan. Yang ini pula kita dapat 61 apabila dibahagi, 61 baki dia adalah 2. Maksudnya ini bukan gandaan 4. So untuk menentukan dia kita perlu bahagi dan perlu dapatkan sifar, tak ada baki. Okey murid-murid, sekarang kita tengok gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi 2, 3 dengan 6. So sekarang kita tengoklah apa nombor yang menjadi sepunya untuk ketiga-tiga gandaan ini. Okey, so sekarang saya buat gandaan 2. So gandakanlah. So kita tulislah sehingga certain number. Gandaan 3 pula. Saya rasa cukup lah. Okey, gandaan 6. Okey, kita stop. So sekarang kalau kita tengok antara 3 ini, nombor apa yang menjadi sama? Okey, so 6 menjadi sama. Lagi 12 menjadi sama. Dan juga 18 menjadi sama. So jika kita teruskan gandaan itu, pasti akan ada lagi lah nombor-nombor yang sama. So kita stop saja sampai sini. Jadi gandaan yang sepunya bagi ketiga-tiga ini adalah 6, 12 dan juga 18. So itulah dia murid-murid gandaan sepunya. Kita kena carilah nombor yang sama antara gandaan yang diberi. Kadang-kadang 2 gandaan akan diberi, kadang-kadang ada 3 dan kadang-kadang 4 pun ada. Okey, so kita cari saja nombor yang sama. So sekarang kita sudah pun cari gandaan. So kita tahu gandaan ialah sifir yang diulang. Lepas tu gandaan sepunya pula di antara gandaan yang diberi nombor mana yang sama. Dan sekarang gandaan sepunya terkecil ataupun GSTK. Very simple. Antara ketiga-tiga ini, yang sepunya ini, yang mana menjadi yang kecil? Kecil adalah 6 bukan? Jadi kita tulislah 6 di sini. So itu dia gandaan sepunya terkecil. Kita tak boleh cari gandaan yang terbesar. So kita tak tahu di mana dia habis. Jadi kita carilah yang terkecil, GSTK. Okey murid-murid, di sini ada beberapa soalan yang biasa ditanya bagi faktor dan gandaan. Okey, kita tengok soalan pertama dulu. Tentukan 4 ialah faktor sepunya bagi nombor 12 dan 28. So kita kena tentukanlah betul atau tidak. So mula-mula kita carilah faktor-faktor yang ada dalam 12 dengan 28. Kita tahu kan
sifir-sifir yang ada dalam 12 ini. Contohnya sifir 1, sifir 2, sifir 3, sifir 4, 6, 12. Okey, untuk 28 pula, okey, ada sifir 1, 2, 4, 7, 14 dengan 28. Okey, ini kiranya 1 darab 28, 28. 2 darab dengan 14, 28. So, 4 darab 7 pun 28 juga. So, semua ini adalah faktor. So, sekarang faktor sepunya 4. Ada tak? Ada. So, maksudnya, ya, betul lah. 4 ialah faktor sepunya. Okey? Okey, soalan kedua. Cari faktor sepunya terbesar bagi 10 dan 12. So, mula-mula apa kita perlu buat? Cari faktor dia dulu. Okey, faktor 10. 1, 2, 5, 10. Bagi 12 pula. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini semua adalah faktor. Sekarang yang mana sepunya? Sepunya ialah 1, 2, lagi ada? Tak ada. Okey? Sekarang yang mana terbesar? So, FSTB. FSTB bagi 10 dan 12 ialah 2. Seterusnya, cari GSTK, gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 10. So, mula-mula kita carilah gandaan bagi 6. So, sifir 6 lah. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Okey, seterusnya. Lepas tu gandaan bagi 10 pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. So, sekarang yang mana sepunya? Okey, sepunya ada 30. So, kalau kita teruskan lagi, 60 pun ada lah. Okey, so 60 pun gandaan sepunya juga. Sekarang, yang mana gandaan sepunya terkecil? So, GSTK bagi 6 dan 10 ialah 30. Sebab itu yang terkecil lah. Okey, soalan seterusnya, hasil tambah semua faktor bagi 24 ialah. So, kita kena cari faktor bagi 24 dulu. Okey, 24, apa faktor dia? 1, 2. Okey, saya buat macam ni senang. 1 darab 24. 2 darab dengan 12. 3 darab dengan 8. 4 darab dengan 6. Okey, so ini saja. So, sekarang hasil tambah kan? So, kita campurlah semua-semua ini. So, 1 tambah dengan 2, tambah dengan 3, tambah dengan 4, tambah 6, tambah 8, tambah 12, tambah 24. So, apabila kita tambah semua ini, nilai yang kita dapat ialah 60. So, inilah caranya. So, inilah dia murid-murid beberapa soalan yang biasa ditanya. So, pelajar-pelajar bolehlah cuba di rumah soalan-soalan yang lain untuk mahirkan lagi bab 2 ini.